Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrunillah, pagi ini kita dapat bersua lagi bagi meneruskan pengajian tadabbur surah Al-Fatihah berdasarkan buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku bolehlah buka di halaman 207 atau 218 buku baru. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung tadabbur ayat terakhir surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai ke atas mereka. Dan tidak pula orang-orang yang sesat. Semalam saya sudah pun mentadabbur bagi menjelaskan siapakah golongan yang Allah beri nikmat kepada mereka. Iaitulah 4 golongan yang disebut di dalam ayat surah 4 ayat 69. Iaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. 4 golongan ini yang disebut dengan jelas, mereka itulah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi jalan mereka lah yang kita minta. Siratal ladzi, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Mari kita nak mengikut jalan mereka. Tentang Nabi kita dah sebutkan. Dan tentang siddiqin pun kita dah sebutkan. Cuma hari ini insya-Allah saya nak menambah lagi supaya jelas dalil-dalil yang disebut tentang golongan siddiqin. Siapakah orang-orang yang siddiqin itu? Orang-orang yang siddiqin atau orang yang membenarkan itu adalah juga orang-orang yang bertakwa. Mari kita melihat dalil pada surah 39. Surah 39, surah Az-Zumar. Ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan nyatalah bahawa orang-orang yang membawa kebenaran, tauhid dan Islam, serta ia dan pengikut-pengikutnya mengakui kebenarannya, iaitulah dengan mematuhi pegangan tersebut. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini pendek, tapi dia nak menjelaskan tentang kedudukan orang-orang yang benar. Jadi orang yang benar siapa? Kalau kita melihat sebab itu di zaman Nabi SAW, Abu Bakar digelar sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Kerana beliau adalah orang yang pertama yang bila dengar saja apa saja yang Nabi sebut, apa yang Nabi bawa, dia membenarkan. Itulah ciri-ciri orang yang siddiq ni, dia begitu. Apa saja yang kita dengar, seperti kita hari ini. Ya. Kita dengar apa yang Quran sebut, maka kita membenarkan ia. Apa yang kita dengar dari hadis-hadis Nabi SAW, kita pun membenarkan apa. Jadi konsep membenar ini pun kena faham tuan-tuan.
Membenarkan itu bukan sekadar menganggukkan kepala, mengiyakan saja, tidak. Tetapi membenarkan itu dalam makna yang luas. Setelah kita menerima fakta yang diberi, contoh kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita dengar, kita faham, kita mengakui benar. Tetapi membenarkan itu ialah dengan mengikut. Itu maksudnya. Dengan mentaati. Sebab itu dalam ayat surah 4 ayat 69 berkaitan dengan kelompok orang yang mendapat nikmat Allah itu disebut wa may yuti'illaha war rasul. Maknanya membenar itu ialah dengan taat. Taat kepada Allah, taat pada Al-Quran. Taat kepada Rasul, ikutlah segala apa yang disebut di dalam sunnah Nabi SAW. Itu prinsip membenarkan yang sebenar-benarnya. Itu sebab dalam ayat ini disebut. Walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bih. Telah datang kebenaran itu, kita ni, orang beriman ni kena terima. Dan kena membenarkan dalam bentuk taat patuh kepada Allah dan Rasul. Itu prinsip dia. Jadi sebab itulah kita kena tadabbur, faham betul-betul tuan-tuan puan-puan. Makna bagaimana konsep membenarkan ini. Jadi kita membenarkan itu makna kita percaya sungguh-sungguh, kita ikut dia. Kemudian kita macam Al-Quran. Membenar Al-Quran ialah dengan mempraktikkan, mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Perintah-perintahnya kita amalkan. Jadikan dia jalan kehidupan. Barulah kita dapat temukan dia dengan surat yang kita minta tadi. Ingat balik, dia kena balik kepada ayat 6 dari Al-Fatihah itu. Suratal ladzi, jalan orang-orang yang, maknanya jalan tu yang kena ikut. Jadi jalan mana? Itulah syariat Islam. Itulah maksud jalan lurus tadi. Yang itu yang kita nak kena ikut sungguh-sungguh. Jadi ingat tuan-tuan puan, bila suratal ladzina an'amta alaihim tadi, mereka ini ialah Islam, itulah jalan dia. Dan jalan Islam itu ada di mana? Untuk kita di syariat Nabi Muhammad SAW ini ada pada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan pada umat-umat terdahulu mengikutlah Sunnah yang dibawa kepada mereka. Umat Nabi Musa mengikut Taurat. Umat Nabi Isa mengikut Injil. Dan umat Nabi-Nabi sebelum mengikutlah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada para rasul di zaman mereka. Tapi dalam konteks kita umat Islam hari ini, sehinggalah ke yaumil qiyamah, prinsip Islam itu, iaitu jalan lurus kita tu ada di mana tuan-tuan dan puan? Ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab itu kita diperintah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kerana dengan asbab ketaatan kepada keduanya itulah menjadikan kamu dapat bersama orang-orang yang diberi nikmat. Itu ayat surah 4 ayat 69. Jadi tuan-tuan dan puan faham balik ya. Ayat Quran ini dia saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Saling jelas menjelaskan antara satu sama lain. Jadi akhirnya kita faham bahawa golongan siddiqin ini sepatutnya itulah kita kena menjadi bahagian daripadanya. Iaitulah golongan orang yang membenarkan. Jadi membenarkan itulah mana dia mengamal Islam sungguh-sungguh dalam hidup dia. Mana dia duduk betul-betul di atas jalan yang lurus itu. Praktiskan semua perintah-perintah Al-Quran Sunnah yang ada di dalam Islam. Tuan-tuan dan puan, mari kita melihat pula surah kita baca sambung lagi. Tadi ayat 33 ya. Kita sambung ayat 34. Kita sambung kepada ayat 34. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Zalika jazaa'ul muhsinin. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Demikianlah ganjaran kepada orang-orang yang muhsin.
orang yang berbuat ihsan. Tuan-tuan perempuan, kita melihat di dalam ayat 33, ayat di atas, Allah menyebut bahawa ulaika humul muttaqun, mereka itulah, yakni golongan orang-orang siddiqin ini, mereka juga diiktiraf Allah sebagai golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian di dalam ayat berikutnya, ayat 34, Allah menyebut bahawa mereka ini golongan muhsinin. Hebatnya orang-orang siddiqin ni, tuan-tuan perempuan. Mereka bukan saja seorang Muslim, seorang mukmin, tetapi Allah angkat mereka menjadi orang yang muttaqin. Kemudian dia angkat lagi menjadi muhsinin. Masya Allah. Saya ingat balik tuan-tuan perempuan, saya pernah mengupas konsep ihsan dan orang-orang muhsin. Ini siapa? Itulah orang-orang yang sanggup berkorban di jalan Allah. Sebab itulah kalau Abu Bakar layaklah digelar sebagai Siddiq kerana beliau telah membuktikan pengorbanan dia terlalu besar terhadap Islam. Beliau mengorbankan kekayaannya, habis harta dia. Dia mengorbankan kesenangan duniawinya, habis untuk Islam. Sanggup berhijrah mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam susah payah dari Mekah. Berhijrah ke Madinah. Kemudian bersama Nabi sehinggalah ke akhir hayat Rasulullah SAW. Baginda lah orang yang sangat rapat dengan Rasulullah. Mana perjuangan, pengorbanan Abu Bakar itu yang melayakkan dia digelar As-Siddiq, orang yang benar. Mana sifat ihsan, sifat muhsin ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itulah dia tuan-tuan perempuan, ciri-ciri itulah model kita. Ya? Jadi kita ambil sahabat-sahabat Nabi ini menjadi ikutan kita, model kepada kita. Jadi model As-Siddiq ada pada diri Abu Bakar. Jadi kita ikut dia. Di mana ciri-ciri yang membawa dia kepada gelaran As-Siddiq tadi. Jadi ingat tuan-tuan perempuan, orang kalau bila dah dia menjadi golongan siddiqin, dengan sendiri dia menjadi orang yang bertakwa. Dan dengan itu juga dia menjadi orang muhsinin. Hebat ya. Sebab darjat muhsinin ini tinggi di sisi Allah. Orang-orang yang benar ini memperolehi janji Allah bahawa mereka akan memudahkan, mana Allah akan memudahkan mereka di dalam urusan kehidupan mereka. Mari kita lihat surah 92. Surah 92, surah Al-Lail, ayat 5 dan 7 hingga 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Adapun orang-orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, serta diikuti dengan mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, fasanuyassiruhu lisra, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan. Disebut in bracket dia syurga. Jaza, khairul jaza. Lihat ayat ini, Allah nak menjelaskan, kalau kita melihat sebutan di situ, Allah kata فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, adapun orang-orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan. Lihat balik tadi. Itu ciri apa tuan-tuan perempuan? Itu kan ciri orang muhsin. Sanggup memberi apa yang dia ada. Berinfak dengan apa yang dia ada. Kerana Allah. Itu kan ciri orang muhsin. Maka sebab itulah disebut tadi.
Fa amma man a'ta wattaqa, dan digandingkan dengan sifat takwa. Jadi itu sebab saya kata tadi, ayat ini dengan ayat yang kita baca sebelum tadi, seolah-olah dia saling menguatkan, mengulang balik. Tapi dalam sebutan yang berbeza. Itu dia ciri Quran itu begitu. Tapi apa yang dicerita itu sama tak dengan ayat yang kita baca sebelum ni? Ayat 39, 33, 34 yang saya baca sebelum. Sama tak sama? Sama kan? Karena Allah menyebut tentang orang yang benar itu adalah orang yang bertakwa, orang yang muhsin. Di dalam ayat ni pun Allah sebut. Tapi Allah tak sebut orang muhsin, tapi Allah sebut ciri orang muhsin itu ialah sanggup memberi. Sanggup berkorban harta benda dan nyawanya kerana Allah. Kemudian disebut itu, dan orang-orang yang bertakwa secara terus. Allah kata apa? Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan dengan segala yang baik. Segala apa saja perintah Allah, tentulah perintah yang baik dia membenarkan. Maka janji Allah, dia akan memberikan kemudahan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Kemudahan ini sebahagiannya kemudahan di dunia, dan selebihnya paling banyak ialah kesenangan di akhirat nanti. Itulah ganjaran jannah. Jannatun Na'im. Kebun-kebun syurga yang penuh dengan nikmat Allah. Jadi Allah akan mudah dia. Mudah dari segi macam mana? Mudah dia mengikut jalan yang benar tadi. Itu dia. Jadi maknanya kita dalam hidup ni, kita kena tengok diri kita. Kalau kita ni benar, kalau kita ni termasuk golongan yang benar, kita akan melihat Allah akan mudahkan langkah-langkah kita untuk mendapat rahmat Allah. Contohnya Allah mudahkan buka hati kita suka pada Al-Quran, suka kepada pengajian-pengajian yang boleh menyadarkan kita tentang kehidupan keempat, di fasa keempat nanti, kehidupan akhirat. Contohnya. Itu satu bentuk yang janji Allah, dia akan memudahkan mereka itu untuk ke mana? Untuk ke syurganya. Jadi asbab untuk ke syurga itu mestilah dengan mendekat diri kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam hal ini kita boleh semak diri kita. Itulah tujuan kita belajar Quran ini. Terus kita tengok apply pada diri kita. Cek tengok, semak. Apakah ciri-ciri itu ada pada kita. Jadi ciri-ciri nak bawa menjadi kita orang siddiq ni tadi. Pertama, lihat kepada takwa kita sejauh mana. Kalau kita dah ada ciri takwa tu, insya-Allah kita masuk kelompok. Kemudian lihat pula ciri-ciri ihsan kita. Ciri-ciri yang melayakkan kita masuk kelompok muhsinin. Kalau ada ciri-ciri itu, salah satu cirinya mudah saja. Sanggup berkorban, tak sayang harta benda dia untuk infak di jalan Allah. Itu asas. Sebab bayangkan tuan-tuan dan puan, sanggupkah orang nak mengorban jiwa dia berperang di jalan Allah? Kalau harta dia pun dia sayang, agak-agak dia sanggup tak? Tak mungkin. Sebab itulah biasanya ayat-ayat berkaitan ni Allah dahulu dengan maknanya mengorbankan harta benda dulu. Kemudian barulah jiwa raga. Sebab biasanya itu latihan dia. Mana latihkan diri untuk berinfak. Murahkan hati kita untuk memberi, membantu orang lain. Kerana itulah ciri-ciri yang boleh membawa kita menjadi orang muhsinin. Ini nak berkorban ni. Menjelangnya 10 Zulhijjah hinggalah 13 Zulhijjah nanti, kita diberi kesempatan oleh Allah dengan syariat korban. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ini kita dah nak dekat menghadapi bulan korban. Maka bersedialah. Sebab pengorbanan ini korban satu bahagian dari lembu, sekitar RM700 saja tuan-tuan dan puan. Ya. Kalau kita nak banding dengan pengorbanan Nabi SAW, para sahabatnya, tak terbanding dek kita. Kita hanya diminta untuk mengikut syariat ini, menyembelih kambing, seekor kambing atau satu bahagian dari lembu yang dikongsi 7 orang. Tak banyak mana lah pengorbanan itu, RM2 saja. Kalau nak dibanding pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail, Masya Allah, tak terbandinglah kita.
Itu pengorbanan mereka. Nabi Ibrahim korban sembelih anak. Kita nak sembelih lembu seekor kambing pun, kalau kita rasa berat, itulah dia ukurannya. Mana jauh lagi lah kita ni nak jadi golongan muhsinin. Jadi tanpa ciri-ciri muhsinin, ingat, kita pun tak mungkin masuk kelompok siddiqin. Jadi isunya sekarang, kalau kita pada diri kita ni belum ada ciri-ciri siddiqin, maknanya apa tuan-tuan? Itu kan konflik dengan apa yang kita minta dalam doa kita hari-hari. Hari-hari kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dah minta berpuluh kali sehari. Tetapi diri kita tak juga jadi kelompok orang-orang yang dapat nikmat. Tak masuk pun dalam ciri-ciri siddiqin. Macam mana ni? Inilah kita kena perhati. Benda yang kita kena semak. Itu sebab kata kita kena sentiasa bermuhasabah. Belajar Al-Quran ini, itu yang penting nak ambil pengajaran dia, muhasabah diri kita. Am I okay? Aku ni okay ke tak? Kena semak sendiri. Yang itu orang lain susah nak menilai. Jadi tuan-tuan semak. Kalau kita setiap tahun nak berkorban, keluar wang ringgit sekadar kadar korban tu di Malaysia 700, kalau di luar negara tak sampai pun, ada 400, ada 300. Kalau itu pun kita tak sanggup nak buat setahun sekali, semaklah diri kita masing-masing tuan-tuan perempuan. Sebab itu tahun ini sekurang-kurangnya biarlah kita belajar Al-Fatihah ini, kita sedar bahawa kawan-kawan kita berubah. Kalau dahulu-dahulu kita pandang remeh bab korban setahun sekali ini, tahun ini tolonglah tuan-tuan perempuan sedar diri kita. Walaupun ingat, ibadah korban ini tidak wajib seperti solat, tetapi ingat, dia adalah sunnah muakkadah, iaitu sunat tetapi yang sangat dekat dah nak kepada wajib. Mana dituntut. Maka tuan-tuan perempuan, bermulalah. Kalau belum bermula, kalau dah bermula, alhamdulillah. Setiap tahun kita berkorban. Sebab tidak banyak pun. Tetapi ia tetap ada nilai korban. Sebab apa? Kalau korban tu tak disebut korban, semua orang mampu buat, tuan-tuan perempuan. Tapi hari ini kita lihat berapa ramai saja yang sanggup kumpul duit untuk membeli satu bahagian daripada lembu korban. Tak semua orang mampu, tuan-tuan perempuan. Itulah menunjukkan bahawa di sana ada nilai pengorbanan itu. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan main-main dengan korban ini. Korban ialah ibadah yang disyariatkan dengan tuntutan yang kuat. Itu yang disebut sunnah dia, sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Jadi kalau orang yang faham, nak mendekatkan diri dia kepada Allah, ingat korban ini namanya korban ini kepada korba, maknanya yang dekat. Maknanya dekat apa? Itulah salah satu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sanggup berkorban, tuan-tuan perempuan, dia ada kaitan dengan penyakit hati. Penyakit apa? Bakhil. Jadi orang kalau dengan harta nak keluar RM700 untuk berkorban setahun sekali pun susah, agak-agaknya sanggup dia nak berkorban jiwa raganya kepada Allah. Itulah dia. Jadi nilailah diri sendiri, tuan-tuan perempuan, kerana inilah agenda yang kita nak ambil daripada pembelajaran kita. Kemudian golongan siddiqin juga Allah iktiraf mereka. Satu lagi status mereka Allah angkat menjadi golongan hamba-hambanya. Ini hebatnya. Mari kita lihat surah Ali Imran ayat 17 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu basirum bil ibad.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Dan Allah sentiasa melihat kepada hamba-hambanya. Allazina yaquluna, iaitulah orang-orang yang mereka itu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman kepadamu. Faghfir lana dzunubana, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka-Mu. Siapa mereka itu? As-sabirin, orang-orang yang bersabar. Was-sadiqin, dan orang-orang yang benar. Wal-qanitin, orang yang kuat ibadahnya. Wal-munfiqin, orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Wal-mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang sentiasa beristighfar di waktu sahur. Jadi ini konsep satu lagi. Tadi kita dah sebut bahawa orang-orang siddiq itu Allah angkat menjadi orang yang bertakwa. Kemudian menjadi orang yang muhsinin. Di dalam ayat ni Allah sebut pula kemuliaan orang-orang yang siddiq ni, mereka diiktiraf sebagai hamba-hamba Allah. Masya Allah. Saya akan tuliskan di papan hitam ya, konsep apa hamba. Siapa hamba itu? Pertama, orang yang sabar. Orang yang benar, membenarkan. Nomor 3, orang yang kuat ibadahnya. Yang keempat, yang kelima, tuan-tuan dan puan, melalui ayat daripada surah Ali Imran 15 hingga 17 ini, Allah menjelaskan siapakah hamba dia. Karena kita kena faham, hamba ini satu status yang sangat tinggi di sisi Allah. Hamba Allah. Sebab tu Nabi sendiri disebut abdu, mana hamba dia. Maknanya martabat sebagai hamba ni tinggi, tuan-tuan dan puan. Tapi hamba kepada Allah. Kalau hamba sesama manusia, ialah tidak adalah nilai dia di sisi manusia lah. Sebab manusia menganggap bila hamba itu rendah. Jadi hamba di sisi Allah sangatlah tinggi. Maka Allah senaraikan siapakah 5 kelompok yang disebut dalam ayat ini sebagai hamba Allah. Siapa mereka itu? Itulah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang kedua, orang-orang yang benar, as-siddiqin. Makna membenarkan. Ketiganya orang yang qanitin, mereka itu kuat, taat, patuh beribadat kepada Allah.
Yang keempat, orang yang berinfak, munfiqin. Sentiasa berinfak di jalan Allah. Dan yang kelimanya, orang yang sentiasa beristighfar di waktu sahur. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita melihat ciri-ciri ini. Sebab ciri-ciri hamba ini, tuan-tuan dan puan, kalau kita dapat capai dia, ya insya-Allah kita selamat. Kemudian tinggilah darjat kita di sisi Allah. Jadi sebagai hamba Allah, Allah sebut dengan cara pertama, sabar. Jadi sabar ni kita dah baca banyak kali dah dalam banyak ayat dah. Sabar ni memanglah salah satu sifat yang Allah sebut berulang-ulang. Maknanya hebat orang yang bersabar. Yang keduanya disebut tadi, orang yang benar, siddiq. Itu sebabnya, kalau nak masuk dalam kelompok Allah, kita orang-orang yang benar tadi, yang kita dah minta kelompok siddiqin tadi, mana kelompok ini Allah angkat sebagai hamba-hambanya. Kemudian orang yang qanitin. Orang-orang yang taat, patuh beribadat. Tak pernah tinggal ketaatan dia kepada Allah sentiasa meningkat. Itu qanit. Yang keempatnya orang-orang yang berinfak. Ingat baik. Sebab itulah infak ni sangat banyak disebut di dalam Al-Quran. Kerana infak ni satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Dan akhirnya ialah orang yang sentiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Di mana? Waktu sahur. Tuan-tuan ingat ya, waktu sahur ni waktu hujung-hujung daripada malam sebelum datangnya waktu subuh. Sebelum naiknya fajar, itulah waktu sahur. Jadi orang yang boleh beristighfar di waktu sahur ni mana orang yang bangun di penghujung malam untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu satu kemuliaan yang Allah bagi. Allah sebut bahawa kelompok ini termasuk dalam kelompok hamba-hambaku. Jadi ingat baik tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu membaca ayat ini. Ketika kita dapat masuk menjadi hamba-hamba Allah ni, apa janji Allah kepada kita? Itu kena melihat di surah 89. Surah 89 ayat 27-30. Surah Al-Fajr ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ayat sebelum tu ayat 27 ya. Saya lupa tadi baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah kata, wahai jiwa yang tenang, tenteram, damai. Siapa jiwa yang tenang tu? Tentulah orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman tu hatinya tenang. Allah panggil orang-orang yang hatinya, jiwanya tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Rabb kamu. Dalam keadaan diredai. Kamu reda, Allah reda. Radatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, maka setelah itu masuklah kamu ke dalam kelompok ibadi, hamba-hambaku. Itulah hebatnya orang-orang yang dapat masuk dalam kategori hamba-hamba Allah. Kemudian wadkhuli jannati, dan kamu masuklah ke dalam jannah yang disediakan untuk kamu. Jannati, syurga-syurgaku, kebun-kebun yang aku sediakan untuk kamu. Lihat, itulah ganjaran dahsyat yang Allah nak bagi kepada hamba-hamba dia. Jadi hebat tuan-tuan perempuan jadi hamba Allah ni. Jadi kerana kalimah hamba ini kita kaitkan dengan manusia, itu yang jadi
hamba tu kelihatan hina dina. Tapi hamba kepada Allah tidak, tuan-tuan dan puan. Kita ni mulia, dimulia semulia-mulianya. Lihatlah bagaimana ganjaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu janji Allah. Jadi tuan-tuan perempuan, marilah kita bersama-sama siapkan diri kita, semak diri kita ni, sama ada kita ni masuk tak ke dalam golongan hamba-hamba Allah tadi. Itulah ciri-ciri yang saya telah catatkan di papan putih, 5 ciri tadi daripada ayat surah Ali Imran. Tuan-tuan perempuan, sebenarnya ayat ni kita selalu jumpa, selalu baca, tapi kita jarang tadabbur, tak faham, tak nampak apa di sebaliknya. Jadi sekadar itu tuan-tuan perempuan, saya akan catatkan nota-nota kuliah kita hari ini. Jadi yang kita dah baca 39. 33. 34. 92. Tuan-tuan perempuan, itulah catatan nota kuliah kita pagi ini. Sila catat dan manfaatkan dia ketika mengulang kaji kuliah ini nanti. Ketemu lagi di esok hari insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.